Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Peria Pahit bersama aku Saiful. Pada malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram aku sewaktu aku belajar di IPT. So ini kali kedua aku membuat video seram. So malam ni juga aku akan ditemani dengan seorang lagi kawan aku, dan juga dia ahli dalam aku punya channel Peria Pahit. So mari kita pergi ambil dia dulu, kemudian baru aku start cerita. Jom. Hai, okay. Terima kasihlah sebab Ipul ambil aku malam ni. So Ipul, Okay guys, apa kita nak cerita? so sekarang ni, tadi aku dah cakap aku nak ambil kawan aku kan. Aduh. So ni kawan aku, nama dia Zul. Hai. Dia juga merupakan ahli dalam channel Peria Pahit. So kadang-kadang tengok video ada dia tu, maksudnya dia lah yang buat video tu. Betul. And then aku busy lah sikit minggu ni. So aku buat mana yang termampu lah. Okay, malam ni nak cerita pasal apa pun lah? So malam ni kalau ikut plan kita akan cerita seram, pengalaman sendiri sewaktu kita belajar di IPT ataupun di rumah sewa. Okay, aku punya cerita lah sekarang sebab benda ni pun dah terjadi lama. And then masa tu pula, Masa tu sem berapa benda tu jadi tu? Oh, sem tu sebenarnya benda tu sebelum aku masuk universiti dah berlaku dah benda tu sebenarnya. Sebab benda tu berlaku masa dekat aku kat kampung. Maksudnya Masa bukan tu, masa belajar lah. bukan masa belajar. So cerita dia start pada akhir tahun 2012. Masa tu aku tidur mandi nek aku lah. Okay, mandi nek aku dekat pantai tanah. Macam biasa rumah kampung, tandas kat luar, tanah kat dalam pun orang kata tak ada. So kita guna tanah kat luar. Biasalah rumah kampung dulu Biasalah. lah. Bukan rumah kampung moden sekarang ni kan. Rumah kampung moden tersedang tak sedap. Okay, aku nak cerita dia malam tu pada pukul, tak silap aku, pukul 3 pagi lah. Aku nak sakit perut. And then aku nak melepaskan hajat aku lah dekat tandas, kat toilet semua. Lepas tu aku bangun lah pukul 3 pagi, mencari pintu tanda nak pergi ke arah tandas tu lah. Aku keluar, suasana okey je. Sebab aku dah biasa keadaan macam tu kan. Lepas tu aku ke aku pergi ke tandas tu. Aku sampai dah, aku buka tandas macam biasa. Aku duduk. So, dalam 2-3 minit lepas tu aku dengar macam ada suara panggil nama aku. Zul, Zul, Zul 3 kali. Aku pun buat tak tahulah, macam biasalah. Kadang-kadang kita macam kita fikir baik lah. So aku buat tak tahu je lah. So suara tu dia macam halu-halu. Betul lah. Zul, Zul, Zul. Okay. Lepas tu tiba dia panggil lagi second time. Zul, Zul. So Zul. dalam satu masa tu kau dengar berapa kali tu? Aku dengar nama aku kena sebut dalam 3 kali. Lepas tu kali ketiga Zul, Zul, Zul. Lepas tu senyap. Okay. Tiba aku punya pintu tandas kena ketuk macam ni. Aku dah kenapa ni? Lepas tu aku rasa tak sedap hati. And then aku terus cepat-cepat settlekan apa yang aku perlukan. Keluar aku belah. Lepas tu aku tengok lah belakang tandas aku. Tengok macam tak ada apa-apa. And then aku terus masuk tidur. Bila kau nak masuk tidur tu, ada apa-apa lagi yang berlaku? Okay, masa aku masuk tidur, aku terfikir juga apa punya suara. Sebab suara tu macam aku kenal lah suara tu. Suara tu macam lelaki ke perempuan? Suara perempuan. Oh, Suara tu macam aku kenal. Lepas tu aku terfikir, ni semua mainan perasaan je ni. Aku pun kalau fikirkan banyak memang tak tidur aku malam tu. Lalu aku layan perasaan aku, lalu aku tertidur. Masa esok harinya ada satu kes. Jiran sebelah rumah nenek aku yang cucu dia hilang. Okay. Nama cucu dia siapa jap? Nama cucu dia Diana. Yes, Diana nama cucu dia. Okay. Lalu aku terfikir,
malam tadi aku pun teringat malam tadi suara macam suara Diana. Sebab dia macam panggil aku macam nak minta tolong aku. Tapi aku tengok masa aku pergi pergi ke rumah Diana tu, kata aku dengar suara Diana tu. Tapi pukul 3 pagi. Aku tu waktu nenek dia tanya aku, apa Diana panggil pukul 3 pagi? So aku cakap lah, manalah aku tahu. Mungkin aku cakap kat nenek mungkin pasangan aku. Tapi nenek cakap Diana dah hilang. Sudah 2 hari dah hilang. Maksudnya hari start daripada malam tu dia hilang, ataupun malam tu dah kira 2 hari dia hilang? Malam tu dah 2 hari dah dia hilang. Uish. Okay. Lepas tu aku rasa ada something wrong dekat belakang rumah nenek aku tu. Lepas tu nenek Diana tu panggil lah imam kampung nenek aku tu. Dia pergi, imam nenek aku. Lepas tu cerita lah dekat imam tu yang aku dengar suara Diana tu kat belakang rumah nenek aku tu. And then kita orang cerita lah macam mana Diana berhilang. Nenek cakap Diana 2 hari sebelum tu Diana tengah tidur, nenek cakap. Lepas tu pagi esok dia dah tak ada dah. So masa tu Diana tu umur dia berapa? Umur dia dalam darjah 6. Okey. Takkan budak-budak kecil main-main di betul malam tu kan? aku pelik tu yang kata takkanlah Diana ni pukul 3 pagi dah main pagi-pagi buta tu. Darjah 6 lah tu yang ni mainan mimpi je ni, mainan perasaan je ni. Lepas tu aku imam tu suruh aku bawa dia ke tempat yang Kau dengar suara yang tu lah? aku dengar suara tu lah. Okay. So imam tu masa macam ada pagar kat situ. Pagar yang kita tak nampak. Okay, pagar tak nampak. Lepas tu imam tu baca. Aku tak tahu imam tu baca surah apa. Tapi imam tu ada azan. Imam tu azan dah 3 kali. Tiba-tiba dengar suara Diana. Sini imam, sini. Sini imam, sini. Sini imam, sini. Lepas tu imam cari suara tu. Imam cari rupanya Diana ada dekat sebelah satu pokok yang besar. Pokok ada sebab belakang rumah ni tu ada satu pokok tau. Dia ada kat situ. Okay. Tapi sebelum imam tu azan, kita orang dah cari dulu. Tak ada apa-apa pun situ. Okay. Lepas tu lepas imam jumpa Diana dekat pokok besar tu, lepas tu Diana tanya kita orang, Zul dengan imam tak nampak ke Diana tadi? Diana kat sebelah imam dengan Zul je. Okay, lepas tu Diana tanyalah, imam dengan Zul tak nampak ke Diana? Diana betul-betul kat sebelah Zul dengan imam je. Lepas tu imam tu beritahu Diana, tak apa Diana, janji Diana nak selamat. And then Diana sebelum masa tidur baca 3 kul Al-Fatihah. Sebab ada benda yang suka kat Diana. Sebab macam biasalah, sebab kadang benda-benda macam ni dia suka budak kecil. Betul. So cerita tu ada sambungan dia ke apa ke? Cerita tu lepas tu Diana dah amal. Mungkin Diana dah amalkan lah apa yang imam tu cakap. So sekarang ni Diana dah okey dah. Dia nak okey dah. Lepas tu itulah, tu nak bagi bagi pesanan lah. Sebelum tidur tu bacalah apa yang patut apa yang patutlah. Sebab kadang kita tidur kita tahu roh kita pergi mana semua kan. And then kita pun tak tahu kita punya jasad dekat mana. Betul. Sebab kadang masa tidur ni roh dan jasad terpisah. So tak semestinya kita patut rasa selamat lah, bagi akulah. Sebab benda ni kita bukannya boleh predict kan. Betul. Kita tak jangka benda-benda ni semua ni. Betul. Tu je lah cerita pasal pengalaman aku dekat kampung aku dulu lah. Okay, sekarang ni giliran cerita aku pula. Cerita yang aku nak cerita ni terjadi time aku
belajar dekat sebuah IPT lah, dekat Melaka. Oh, tempat kau belajar dulu lah. Aha, betul. Okey. So benda ni terjadi masa aku duduk dekat Kolej Kediaman. Oh, tahun apa? Tahun 1 eh? Masa tu aku semester 2 tak silap. Oh, okey. Oh, sorry. Semester pertama yang berlaku benda tu. Sebabnya ada seorang kawan aku tu, dia bilik lain. Masa aku dia rumah lain. Tapi dia duduk dekat rumah kita orang. Kenapa ikut-ikut jalan ni? Jalan ni jauh, Sat. Jalan ni jauh. Tak apa lah, biasalah. Kita kadang kita bawa cerita, kita main masuk je dulu. So, enjoy je lah. Okay. So sambung kepada cerita aku tu. Benda ni terjadi sewaktu sem pertama. Sebenarnya benda ni berlaku dekat kawan aku. Okey. Tapi disebabkan dia satu bilik dengan aku, So, terkena pada kau juga lah. dia membabitkan aku sekali lah. Ush. Dia Okey. jadikan cerita, dalam satu rumah ada 3 bilik. Okey. Satu bilik kecil, satu bilik sederhana dan satu bilik besar. Okey. So dia Oh. punya bilangan setiap bilik ni berbeza-beza. Yang pertama, bilik kecil tu 2 orang duduk. Dan bilik yang sederhana tu 3 orang duduk. Dan bilik besar 4 orang duduk. Disebabkan ada seorang kawan aku yang menumpang dekat rumah aku ni, so dia duduk dekat bilik aku, bilik nombor 3. Seramai jalan ni. Sebaik kau tak masuk sana, siap. Seram, siap. Aku dah salah jalan. Lampu tak ada. Aish. Apa mana ni, siap? Ni dekat Kebun Jaya tak silap aku. Okey. Okey. Dekat rumah kau tu. So, apa yang jadi? Jap, sebelum tu aku tadi sampai mana? Sampai Yang rumah ni kan, Ah. dalam rumah aku ada 3-4 Betul. 3-4 bilik tu kan. Betul ada orang menumpang rumah kau lagi? Ya, betul. So, bilik aku adalah bilik sederhana, di mana satu bilik tu duduk 3 orang je. Oh. Lepas tu sepatutnya 3 orang je duduk, tapi sebabkan seorang lagi kawan aku ni, dia rumah lain, so dia menumpang dekat rumah aku dan bilik aku. Sekejap. Dia memang tak ada rumah ke? Dia ada rumah. Okey. Dia ada rumah dia sendiri, tapi disebabkan dia seorang je yang berlainan kos dalam bilik dia. Oh. Tu yang dia tinggal dengan kau dah. Jadi dia ambil keputusan untuk menumpang dekat rumah kita orang, dan dia menumpang dekat bilik aku. Oh. Wah. And then? Okay. Apa jadi? Nak dijadikan cerita, pada suatu malam tu, kawan susunan katil kat bilik aku tu berbentuk L. Okey. Oh. Di mana yang katil single tu dia dekat dengan dinding dekat tingkap. Alright. Okey, dan katil double decker aku tu bersentuhan lah, maksudnya berbentuk L lah dengan dia punya yang katil single ni. Okey. Jadi kawan yang kena ni, dia tidur dekat katil single ni, Okey. dan aku tidur dekat Katil yang besar katil sikit. double decker tu lah. So atas aku tu pun ada kawan aku juga. Dan kawan aku yang menumpang ni, dia tidur kat lantai. Wah, ada 4 orang lah tu bilik tu. Ya betul, ada 4 orang. Okey. Tapi dia tidur dekat katil lah, ada katil lah bawah tu. Macam tilam lah, tilam kecil tu kan. Betul tilam. Maksud aku tilam ya. Okey. So malam tu, dalam pukul 2-3 pagi macam tu lah, aku tak berapa ingat jugalah. Dalam pukul 2-3 pagi tu, aku dikejutkan oleh kawan aku yang tidur dekat katil single ni tau. Nama dia Nizam. Malam tu aku, biasalah orang tengah tidur, lepas tu dia kejut time orang tengah syok-syok tidur 2-3 pagi tu. Okey. Dia kejut. Pul. Mula-mula tu aku ingat macam mimpi lah kan. Betul? Yes. So dalam 2-3 kali juga dia panggil. Lepas tu aku tersedar. Bila aku tersedar tu, aku pandang dia. Sebab kepala aku tu memang sebelah dengan katil dia je. Macam tu. Bukan kaki lah, dekat. Maksud aku kepala aku tu dekat dengan katil dia. Okey. So, apa jadi? So aku tanya dia,
Kenapa? Aku ingat dia sakit ke apa ke kan. So dia cakap macam ni, boleh tak aku tidur dengan kau, dia kata. Dengan nada slow lah. Boleh tak aku tidur dengan kau malam ni? Mula-mula aku macam pelik lah kan. Ya lah, laki dengan laki tidur satu katil. Macam So aku cakap, kau dah kenapa? Esok lah aku cerita, dia kata. Lepas tu aku macam boleh tangkap lah cara ayat dia tu kan. Esok lah aku cerita. masa tidur dengan kau ha. So malam tu dia tidur dengan aku. Masa dia nak pindah katil tu, kawan aku yang tidur kat bawah ni tersedar tau. Lepas tu dia tanya aku, asal? Dia kata, tak ada ni lah Nizam ni. Tiba dia macam nak tidur kat sebelah aku lah. Dah kenapa, dia kata kan. Lepas tu tahu, dia kata dia tak nak cerita, dia nak cerita besok. So masa tu kawan aku dah pindah ke satu katil dengan aku. Ya Nizam lah. Ada dalam 5-10 minit aku borak dengan kawan aku yang tidur dekat bawah ni. Okey, nama kawan aku yang tidur kat bawah ni pula Fikri. So bila kita orang borak tu, biasalah orang lelaki kan. So bila lelaki ni ada kawan ni, dia nak cakap takut sangat tu tak juga, tapi nak cakap berani sangat tu pun tak jugalah kan. Tapi masih boleh orang kata berlawak lah juga. Lepas tu kita orang ada buat lawak-lawak yang orang kata lawak bodoh semua tu. Biasalah orang lelaki. Biasalah malam. Bila time kita orang tengah bercerita tu, dalam 10 minit lepas tu lah, tiba-tiba daripada dekat luar tingkap tu ada bunyi satu macam orang kata orang tumbuk dinding tau. Dia macam ni. Boleh tahan jugalah kuat dia. Okay. So kawan aku yang tidur bawah ni, dia pandang aku. Lepas tu aku pandang dia. So dua-dua senyap. Lepas tu kawan aku pun, si Fikri ni pun cakap, dah lah tidur lah, besok je lah kita sambung, dia kata. Okay. Masa tu aku macam okey lah, tak apa lah, ini mungkin petanda kan. Dia kata suruh tidur ke apa kan. Betul. Aku pun tidur. So malam tu tak ada apa-apa berlaku lah dekat aku ataupun dekat kawan-kawan aku ni, si Nizam ataupun Fikri ni. So lepas tu apa jadi pada keesokan hari dia lah? Esok tu aku tanya dekat kawan aku ni, tadi malam kau kenapa? Lepas tu dia cerita. Dia kata masa aku tidur tu, dia kata dekat bahagian tengkuk tu dia macam berat tau. Macam ada benda nak masuk lah, dia kata. Wah, tu bahaya. Betul? Nak dijadikan ceritanya tu, kawan aku ni sebenarnya ada orang kata apa ni, pernah lah terkena pengalaman macam kena rasuk ke apa ke tu kan. Dia pernah kena sekali. Okay. So orang kata, orang yang pernah kena rasuk ni, dia senang tau benda tu nak masuk balik ke dalam badan dia. Betul? Nak sokong. Tapi aku tak tahulah benda tu benda yang sama yang pernah rasuk dia ke, ataupun benda tu benda baru time tu dekat college kita orang tu. Itu aku tak pasti. Tapi yang aku boleh cakap, maybe benda tu benda baru kat situ lah. So lagi satu aku nak cerita ni, sebenarnya aku punya rumah ni pada tingkat 3. So malam tu kalau ada orang tumbuk dinding sekalipun, tingkat 3 kot. Tak lah. Macam siapa berani, tak sampai sebenarnya. Masalahnya siapa je yang boleh buat, melainkan yang tu. And then tu lah aku sokong juga. Sebab aku pun dengar dia orang, sebab sebenarnya sekali kita punya apa ni, badan apa, kita punya anggota ni semua ni, orang kata macam ada, orang kata ada protection lah. Sekali kita dah kena rasuk, kita akan create satu lubang tau. Ya, betul. Kita akan create satu lubang, and then benda-benda ni akan masuk melalui lubang yang kita dah create tu, yang pernah kena ceroboh tu lah. Ceroboh tu. That's why kebanyakan benda-benda ni terjadi sebab ada lopong-lopong dekat dia punya badan dia. Betul. That's why dia orang selalu kena. And then tak jelah, aku bukannya hebat sangat dalam benda-benda macam ni, tapi kita pernah rasa lah. Lagi satu, benda-benda macam ni kadang kita jangan terlampau
lemah semangat tau. Betul. Bila kau lemah semangat, benda tu lagi senang sebenarnya nak kawal kau. Betul. So kalau kau ada kawan dekat sebelah-sebelah kau, cuba kau beranikan diri untuk kejutkan kawan kau ke apa ke. Betul. At least kawan kau adalah sekali, maksudnya tak adalah kau berseorangan, melainkan kau seorang-seorang. Yang tu aku pun ada risau jugalah. Yang pasti korang kena tabah lah Kuatkan kalau semangat. berhadapan dengan situasi-situasi macam ni. Misalnya lah korang ada satu bilik dengan apa ni, dengan kawan-kawan korang yang dah kena rasuk semua tu. Korang yang kena keep strong lah sebenarnya. Sebab kalau korang tak keep strong, korang akan kena sekali. Okey lah guys, so sampai di sini saja untuk malam ni. Jika korang suka video-video macam ni, korang like, subscribe dan share banyak-banyak. Betul. So di masa akan datang, aku akan buat lagi video-video seram sebagai tanda korang support kita orang. Okay? Okay, aku pun nak cakap like and subscribe kita punya channel. And then kalau ada apa-apa perkongsian, boleh komen dekat bawah. Apa-apa yang korang ada benda nak cerita pun boleh komen kat bawah. Ataupun korang ada request nak kita orang cerita seram tentang topik apa-apa ke, just beritahu je. Betul. Kita orang akan cuba bahaskan lagi. Dan itu saja untuk episod kali ni. Okay. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye.